Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas didesak letak jawatan gara-gara kalah di dalam kes di mahkamah, yang mana Bung Mukhtar bersama dengan istrinya telah diperintahkan oleh mahkamah untuk membela diri bagi kes rasuah membabitkan dirinya, kali ini Bung Mukhtar pula digesa untuk letak jawatan. Dalam gesaan itu, ianya melibatkan perkara yang mengatakan salah satunya ialah untuk mengelakkan masa turun naik Bung Mukhtar tidak mengganggu operasi pilihan raya. Kata beberapa orang yang mendesak Bung Mukhtar supaya letak jawatan, mereka kata nanti kalau pilihan raya berlaku tahun depan dan pada waktu itu ditakdirkan Bung Mukhtar terpaksa turun naik mahkamah, itu mungkin akan mengganggu perjalanan pilihan raya ataupun kempen untuk Barisan Nasional dan UMNO, kata beberapa orang yang mendesak Bung Mukhtar letak jawatan. Namun ini jawapan Bung Mukhtar selepas didesak supaya letak jawatan Ketua UMNO Sabah. Itu, Bung Mukhtar kata, desakan letak jawatan Ketua UMNO Sabah adalah tidak berwibawa. Apa pula pendapat anda semua? Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mukhtar Radin, tidak tergugat dengan desakan sesetengah pihak yang memintanya meletak jawatan berikutan keputusan Mahkamah Rayuan semalam berhubung kes rasuahnya. Menerusi satu makluman balas kepada media hari ini, ahli Parlimen Kinabatangan itu berkata, beliau tidak mahu menjawab komen pihak terbabit yang disifatkannya sebagai tidak berwibawa dan berat sebelah. Saya tidak terpanggil untuk menjawab komen dari badan bukan kerajaan NGO yang langsung tidak berwibawa dan berat sebelah, kata Bung Mukhtar lagi. Soal dalaman UMNO, biarlah UMNO yang menentukannya. Kes saya bukan kes baru. Ia berjalan bertahun-tahun, katanya dalam maklum balas itu. Beliau turut memberi reaksi itu bagi mengulas desakan pihak tertentu yang memintanya meletak jawatan sebagai Ketua UMNO Sabah selepas Mahkamah Rayuan semalam memerintahkannya untuk kes rasuahnya dikembalikan ke Mahkamah Session untuk perbicaraan. Berikutan itu, Bung Mukhtar dan isteri Datin Seri Izzati Abdul Samad yang sebelum ini dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi daripada pertuduhan rasuah melibatkan RM2.8 juta ringgit membabitkan pelaburan RM150 juta Velcra dalam unit amanah publik Mutual Berhad perlu membela diri. Pengerusi Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia G57 yang juga bekas aktivis UMNO, Datuk Zulkarnain Mahdar semalam menyuarakan supaya Bung Mukhtar mengundur diri dan memberi tumpuan kepada perbicaraan kes mahkamah yang dihadapinya. Mengulas lanjut, Bung Mukhtar yang juga pengerusi Barisan Nasional BN Sabah berkata, kes mahkamah yang dihadapinya tidak mengganggu kedudukan beliau untuk menjalankan tugasnya di negeri ini. Kepada semua penyokong UMNO BN, bertenang dan jangan terganggu keadaan yang berlaku. Sentiasa fokus kepada memperkasakan parti, kata Bung Mukhtar. InsyaAllah yang benar pasti akan mengatasi yang tidak benar, kata beliau lagi. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda untuk isu Bung Mukhtar ini? Adakah anda juga sebenarnya menyokong gesaan daripada sebuah badan NGO ini, iaitu badan yang dipanggil G57, yang menggesa supaya Bung Mukhtar meletakkan jawatan mengundur diri bagi memberi tumpuan kepada perbicaraan kes mahkamah yang dihadapinya. Wajarkah Bung Mukhtar letak jawatan dan perlu digantikan oleh orang baharu, khususnya orang-orang muda? Tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku.
Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berlaku kepada Najib yang terkini di mahkamah. Lagi hakim tarik diri mendengar rayuan Najib. Seorang lagi hakim Mahkamah Rayuan telah menarik diri daripada mendengar rayuan bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk mengembalikan semula saman pendakwaan salah terhadap bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Hakim Faizah Jamaluddin bersetuju menarik diri hari ini selepas Peguam Perayu Firoz Hussein Ahmad Jamaluddin mengemukakan permohonan lisan untuk penerakan diri. Pada Oktober tahun lalu, rayuan Najib ditangguhkan apabila Hakim Panel Rayuan Azizah Nawawi mendedahkan suaminya pernah bertugas sebagai timbalan pendakwa raya di bawah Tommy Thomas dan dia memutuskan untuk menarik diri. Pada permulaan prosiding rayuan hari ini, Firoz memberitahu panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Hashim Hamzah bahawa Faizah wajar menarik diri. Firoz menjelaskan ini kerana suami Faizah, Muhammad Faiz Azmi, merupakan pengurusi jawatan kuasa eksekutif 1MDB yang ditubuhkan pada 2018 sebagai sebahagian daripada perkhidmatan yang disediakan oleh PwC kepada dana kekayaan berdaulat Malaysia itu. Katanya, suami Faizah terlibat dalam membantu 1MDB memulihkan asetnya dan menguruskan hutangnya. Dalam saman pendakwaan salah terhadap bekas Perdana Menteri itu, Najib mendakwa Thomas bertindak jahat dengan meluluskan kes Mahkamah Jenayah berkaitan RM2.27 bilion dana 1MDB yang sedang berjalan terhadap dirinya. Oleh kerana perkara ini melibatkan pelbagai isu berkaitan 1MDB, saya terpaksa mengemukakan permohonan ini, katanya. Ini bukan untuk mencemarkan integriti atau kebebasan Faizah dan yang saya kenali selama bertahun-tahun, kata Firoz kepada panel rayuan yang turut dianggotai Hakim Azmi Arifin. Firoz berkata lebih baik untuk Faizah menarik diri kerana dia bersama Peguam Thomas Alan Adrian Gomez pernah bekerja di firma guaman yang sama yang diketuai oleh Tommy Thomas pada tahun 1990-an. Gomez kini rakan kekongsi di firma guaman Tommy Thomas, manakala Firoz telah membuka firma guamannya sendiri dan Faizah bekas peguam telah dilantik ke Badan Kehakiman. Sebagai tindak balas, Gomez berkata dia tidak melihat kaitan antara penglibatan suami Faizah dalam pemulihan aset 1MDB dengan kesaksamaan mendengar rayuan tersebut. Namun saya sedar keadilan bukan sahaja perlu dilaksanakan tetapi dilihat dilaksanakan. Jadi saya serahkan kepada yang arif sama ada beliau patut menarik diri, kata Gomez. Firoz kemudian berhujah penarikan diri perlu dibuat untuk mengekalkan keyakinan awam terhadap pentadbiran keadilan. Faizah bersetuju menarik diri atas kepentingan keadilan, menjelaskan suaminya telah bersara daripada jawatan kuasa eksekutif tersebut tahun lalu. Hakim Hashim kemudian menetapkan 3 Disember untuk pengurusan kes rayuan Najib, manakala Firoz menyatakan mereka akan meneliti senarai hakim rayuan untuk memilih panel yang sesuai bagi mendengar rayuan itu. Pada 25 November tahun 2022, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Ahmad Batche membenarkan permohonan Thomas untuk membatalkan keseluruhan tindakan sivil Najib tanpa perlu melalui perbicaraan penuh kerana tuntutan itu dipenuhi isu politik yang tidak berkaitan. Mahkamah Tinggi memutuskan tindakan sivil itu juga kekurangan butiran tentang pembabitan bekas peguam negara dalam pendedahan salah. Saman Najib tertumpu kepada dakwaan-pendakwaan salah oleh Thomas dalam 4 kes jenayah.
3 kes masih berjalan, kes rasuah RM2.27 bilion 1MDB, kes pecah amanah CBT RM6.6 bilion dengan International Petroleum Investment Company PIC, dan kes pengubahan wang haram RM27 juta SRC Internasional. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memberikan pembebasan penuh kepada Najib untuk kes keempat mengenai kes audit 1MDB. Bagaimanapun tuntutan sivil itu tidak melibatkan kes rasuah RM42 juta SRC Internasional, kes jenayah berasingan daripada kes pengubahan wang haram 27 juta SRC. Dengan Najib telah disabitkan bersalah, dihukum penjara 6 tahun dan didenda 50 juta ringgit. Najib pada asalnya dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta, tetapi hukuman itu dikurangkan selepas nasihat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan kepada Yang di-Pertuan Agong. Peguam Yudhistra Dharma Droy dan Marvin Alai turut hadir bagi pihak Najib dan Thomas dalam prosiding rayuan hari ini. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.